warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Summa alhamdulillah. Wabihi nasta'in wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن دعا بدعوته وسن بسنته وجاهد بجهاده إلى يوم الدين. إلهي أنت مقصوري ورضاك مطلوبي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم يسر ولا تعسر يا كريم. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما ووفقنا عملا صالحا ولحقنا بالصالحين واجعلنا من أحبابك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Yang saya hormati barisan jawatan kuasa dan pegawai-pegawai surau An-Nur, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, para tetamu Allah, Duyufur Rahman rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi Khamis yang penuh hening dan bening ini, selepas usai kita menyempurnakan fardu subuh secara berjamaah, maka diikuti pula dengan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini, berhimpun dan berkumpul kita dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan keberadaan kita dalam majlis ini akan mendorong kita untuk memperbaiki keadaan urusan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperelokkan lagi tata susila dan tata tertib kita dalam berhubungan dengan sesama manusia. Pada pagi ini saya mohon izin untuk berkongsi perbincangan berkaitan dengan fitnah akhir zaman yang kita sedang hadapi kini dan apa yang digambarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada satu ketika 1400 tahun yang lalu benar-benar terjadi dalam kehidupan ini, dan apakah pendirian dan sikap kita, prinsip yang kita nak pegang dalam menghadapi zaman fitnah ini. Kerana tidak ada sesiapa pun yang terselamat daripada terkena debu-debu ataupun percikan fitnah yang terjadi itu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah tentulah fitnah yang paling menakutkan kita ialah fitnah kekufuran. Bila sebut tentang kekufuran, ulama telah membahagikan kepada dua, sama ada kufur akbar ataupun kufur asghar. Yang mana kita tahu kufur akbar ini mengeluarkan seseorang tu daripada agamanya ya, seperti berbuat syirik. Manakala kufur asghar ini, seseorang itu melakukan perkara-perkara yang ditegah dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ataupun melakukan perkara-perkara yang membazir, perkara yang lara, perkara yang merugikan, merugikan hidupnya, itu kadang-kadang disebut oleh para ulama sebagai kufur nikmat. Jadi semua kekufuran menurut sejarah ataupun menurut tarikh yang telah lalu malah dipaparkan oleh Al-Quran mempunyai kaitan langsung dengan faktor-faktor yang melingkungi zaman tersebut, keadaannya dan tempat masing-masing, berdasarkan kepada perkembangan akidah,
perkembangan politik, perkembangan ekonomi dan perkembangan sosial masyarakat. Ini faktor-faktor yang mendorong terjadinya fitnah, yang mana pada zaman itu tengoklah keadaan perkembangan perkara-perkara tadi, iaitu perkembangan akidahnya. Bila sebut tentang perkembangan akidah, sudah tentulah menyentuh soal perkembangan ilmu. Tuan-tuan mengerti Allah, kerana sehat dan selamatnya akidah itu apabila manusia itu berilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah, maka ketahuilah bahawa tiada ilah melainkan Allah. Bermaksud di situ ialah Allah Subhanahu wa taala suruh kita berilmu. Malah ulama mengungkapkan awwaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama, maknanya kita nak menegakkan agama ini adalah berasaskan kepada ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita tahu bahawa makrifah itu bermula dengan ilmu, bermula dengan tahu, akhirnya kenal. Macam kita tak kenal orang, tapi kadang-kadang kita tahu. Tuan-tuan mengerti Allah, kerana tahu dan kenal itu adalah satu perkara yang berbeza tapi saling berkaitan, berasaskan antara satu sama lain. Paling utama menjadi dasarnya ialah tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Allah yang merupakan satu-satunya ilah ataupun Allah yang sebenar, mengikut akidah yang benar. Ada orang percaya kepada Allah, kononnya beriman kepada Allah, tetapi tidak pula berakidah sebagai akidah yang sahihah, iaitu akidah yang berpaksi kepada pegangan ahli sunnah wal jamaah. Jadi apabila seseorang itu tidak berpegang kepada manhaj akidah ahli sunnah wal jamaah yang sebenar, sebab siapa saya sebut yang sebenar ni? Sebab ada yang tak benar. Tuan-tuan mengerti Allah, maka di situ bermulalah bibit-bibit fitnah, berlakunya penyelewengan dan kejanggalan. Maka daripada itu berlakulah kekecauan, berlakulah perselisihan, dan akhirnya terjadilah porak-poranda dan perpecahan. Jadi tuan-tuan, ini daripada asasnya yang perlu kita fahami. Jadi daripada sinilah lahirnya penyelewengan yang berbagai-bagai aspek, berbagai-bagai ragam. Maka sebab itulah zaman sekarang ni disebut sebagai zaman fitnah. Tuan-tuan mengerti oleh Allah, perkara yang baik di bid'ah-bid'ahkan, perkara yang perkara yang dibuat tanpa usul periksa ditasyrikkan, dikafirkan dan disyirikkan. Terutamanya amalan-amalan para salafus salih yang merupakan adat dan program. Tuan-tuan mengerti Allah, mana ada zaman Nabi lepas subuh, kuliah subuh secara online ni? Mana ada? Tak ada tuan-tuan. Kan zaman dia, tuan-tuan mengerti Allah, Dan Nabi SAW bila buat kuliah, tuan-tuan bagi peringatan. Tak ada sahabat-sahabat jauh macam tuan-tuan ya. Kata pi pula, luruh ni saya menang akak, siapa nak menang? Tuan-tuan mengerti Allah, kan? Nasib baik pakai mask, tak kenal orang tuan-tuan ya. Macam pakai nikop juga ni, penyandang sedap tuan-tuan ni, duduk di tengah ni. Saya nak menang siapa ni? Tapi saya menang tuan-tuan. Nak menang kamera pun dah kata pi, kan? Jadi tuan-tuan mengerti Allah, akhirnya bila kita tak yakin dengan apa yang Nabi pesan, maka kita buat mengikut apa yang kita rasa. Tuan-tuan ya, maka kita buat apa yang kita selesa, tapi kita tak buat apa yang Nabi suruh. Tuan-tuan mengerti Allah, kan? Bila disebut tentang sunnah, bila sebut tentang sunnah, kahwin je lah. Tuan-tuan mengerti Allah, kenapa kahwin? Sunnah, kan? Kenapa kahwin lagi? Sunnah katanya. Tetapi bila dah kahwin, tak nampak sunnahnya tu. Tuan-tuan, ni contoh tuan-tuan ya. Maka ni terlalu banyaklah tuan-tuan mengerti Allah. Jadi kemuncak fitnah itu tuan-tuan ialah kita mula mencerca sesama sendiri, hina menghina sesama sendiri, carut mencarut sesama sendiri. Apalagi tuan-tuan, fitnah memfitnah, ghibah,
Dan akhirnya tuan-tuan kita berbalah sesama sendiri, dan kesudahannya tuan-tuan kata Nabi akan sampai berbunuh-bunuh sesama sendiri. Kan? Bukankah negeri kita ini punya sejarah berlakunya pembunuhan kerana berebut kuasa dan juga berebut apa entah tak tahulah tuan-tuan mati Allah. Ya? Apabila beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu menjadi punca akidah yang sebenar, maka itulah sahaja yang dapat membetulkan segala tindak tanduk manusia secara individu dan masyarakat. Sama ada dari segi politiknya, sama ada dari segi ekonominya, dari segi pendidikannya, dari segi sosialnya, dan dari segi perkara-perkara yang menjadi hal ehwal urusan kehidupan kita ni. Pokok pangkalnya ialah akidah. Tadi kita dah dengar dah hadis yang kedua tadi tuan-tuan, kan, ataupun hadis yang pertama tadi menyebut kalaulah seseorang itu menjadikan dunia dia sebagai tujuan hidup ataupun maksudnya, maka hidupnya akan cacah merbak, lintang pukang. Tuan-tuan mati Allah. Cuba tengok hari ni kan kita lintang pukang, kan? Tak menentu kita ni tuan-tuan, kan? Tapi kalau kita mempunyai mahabbah, kasih sayang, al-ukhuwah fillah tuan-tuan, ya, maka kita akan dapat menghadapi COVID ini daripada awal lagi dah selesai tuan-tuan, kan? Mungkin ada orang kata selepas bulan November ni terjadi tragedi November ni dekat sebuah negeri, maka tak tahu pula musibah pada bulan Disember. Tuan-tuan mati wal-iyazubillah tuan-tuan, ya, kerana orang yang bertindak kerana dunia ni pasti dia akan ditunggangi oleh nafsu dan keserakahan syahwat dia. Itu memang dah confirm tuan-tuan. Janganlah pandang orang lain lagi, kita jelah, ya. Maka berlakulah perkara ini sangat menyayatkan hati. Tuan-tuan, dah tak ada lagi hormat menghormati. Dah tak tahu orang macam mana adab nak cakap dengan pemimpin, macam mana nak marah dengan pemimpin, macam mana nak cakap dengan ulama. Tuan-tuan, macam mana kita rasa tak bersetuju dengan ulama, apa adab kita, dah tak dipedulikan. Akhirnya tuan-tuan, yang dikejarnya ialah kemasyhuran, kedudukan, harta, kekayaan, glamour dan sanjungan. Tuan-tuan mati Allah. Sebab tu bila dia dapat apa yang dia nak, dia akan berbangga dan kufur serta takabur. Lalu dia bertanya kepada orang, kau ada apa itu? Kan? Ataupun dia akan bercakap kepada orang lain bila dia disanjung, tahu tak apa. Tentulah tuan-tuan lebih kurang, ya. Jadi inilah perkara yang kita nak muhasabahkan pada pagi ini tuan-tuan. Dalam suasana tiba-tiba terdengar pula bunyi mercun, kan, tuan-tuan, ya. Jadi jadi dikatakan di sini sesungguhnya apa yang dikatakan kufur ataupun jahiliah itu ialah mengingkari pengabdian daripada Allah yang meliputi tugas-tugas ibadah dan pelaksanaan hukum hakam di muka bumi ini. Jadi apabila dah berebut dunia tuan-tuan, tak adalah kita nak tengok SOP syariah. Berapa banyak Allah letak SOP untuk kesejahteraan dan keselamatan kita hidup di dunia ni. Sebab kita duduk di dunia ni, nak kata menyewa pun dia, menumpang pun dia. Tuan-tuan mati Allah. Sebab sampai kadar dan masanya ajal tiba, mati kita, pergi ke akhirat. Orang sibuk menceritakan tanda-tanda akhirat, ada akhirnya Dajjal. Tuan-tuan, ya, COVID ini ada kaitan dengan hampirnya turun Dajjal. Tuan-tuan, ya, Dajjal sekarang ni sedang dalam perjalanan on the way katanya. Tuan-tuan, ya, maka sebab itu jadinya COVID, supaya dengan COVID itu setiap orang akan ambil vaksin. Maka apabila ambil vaksin, maka dia akan menjadi tentera jadal akan datang. Jadi dia akan jadi zombie selepas ambil vaksin. Kau ambil vaksin tu, tak ada lah saya nampak kau jadi zombie. Makin handsome ada. Tuan-tuan mati Allah, kan? Tuan-tuan mati Allah. Jadi bila benda tu berlaku, ada orang percaya tu, kan? Ada orang percaya tu tuan-tuan. Kita pun percaya juga.
bahawa ambil vaksin ini sebagai satu usaha, satu ikhtiar. Lepas ni nak kena cucuk lagi. Berapa banyak kali nak kena cucuk ni? Tuan mati Allah. Kan? Namun perkara itu telah dibuat berdasarkan ilmu akal, ilmu syarak dan ilmu adat. Jadi kita pun berfikir dan yakin, tuan-tuan. Bagi kita orang awam ini, kita tahu bahawa pemimpin itu bila meletakkan satu-satu dasar untuk rakyat ini berbuat, sudah tentulah yang dicapainya ialah kemaslahatan. Sebab dalam nak ambil keputusan tu bukan seorang dua ambil keputusan, tetapi yang ni tuan-tuan bukan secara individu, tetapi sebagai satu agensi. Kan nak ambil apa katapannya, macam-macam agensi. Dan agensi itu pula menetapkan pendiriannya berdasarkan kepakaran-kepakaran yang berasaskan ilmu, tuan-tuan. Tapi ada juga manusia yang suka dengan spekulasi dan juga perkara-perkara yang tak berpijak di bumi nyata. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana hidup ini perlu disensasikan. Dengan sensasi itulah akan meraih keuntungan. Betul? Hari ini kalau nak untung, buatlah apa ni fitnah. Jadi orang pun kecoh, maka lakulah produknya kuih meruku baik sensasi perkara. Kan? Jadi kalau sekiranya tuan-tuan nak melariskan perniagaan, buatlah perkara-perkara yang menyentapkan orang. Kan? Cabanglah. Kalau nak buat produk, katakan pada produk nak jual, tak tahu macam mana, abang buat hal dengan artis, kahwin dengan artis. Kan sensasi. Tuan-tuan, orang pun beli berbondong-bondong, tapi beli bertahan 21 hari lah. Abang kena buat create lain pula lah, kahwin lagi dengan artis. Kan tuan-tuan, itulah hari ni. Contoh jangan ya benar abang, ini contoh ya. Kalau abang kau fikir betul, kata ustaz tadi tu, kenapa aku tak mencubanya daripada dulu? Itu ya tuan-tuan ya. Kan orang rumah tak ada masalah, abang nak kahwin lagi tu urusan abang, yang pasti cukup syarat dan diluluskan oleh mahkamah. Betul tak kan? Apa? 3 syarat Pertama, berlaku adil. Yang kedua, jangan sia-siakan dia. Yang ketiga, langkah mayat dia. Itu je lah. Pun nak buat lain tak ada, 3 je syarat dia. Kan? Terdayuh tak terdayuh, terpulang lah. Tuan-tuan mati Allah, syarat yang diletakkan di akhir zaman ni lah, tuan-tuan ya. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka keingkaran itu akan merosakkan hubungan kita dengan Allah. Kan? Kita kalau tak pakai SOP tak boleh masuk. Tak pakai SOP lah. Pakai pelitup muka, kan? Ataupun penokop. Saya panggil penokop ya, tuan-tuan ya. Kemudian tu tak menyorongkan kuning ke benda lah, ataupun benda lah tu, penyukat suhu. Sanitasi pun tak ada lah, sebab kita dah berwuduk tadi. Konon ni lah, tuan-tuan mati Allah. Lepas tu bawa lah sejadah sendiri, terlupa jemput rumah. Tuan-tuan mati Allah, bayangkan tu SOP yang manusia buat, tak boleh masuk masjid. Bayangkan macam mana kita nak masuk syurga kalau kita tak ikut SOP Allah. Tuan-tuan mati Allah. Kan? Sepertilah ada orang yang contohnya dia pakai tudung, pakai menutup aurat orang lelaki, tapi dia tak nak mengikut SOP yang Allah tetapkan. Berpakaian dah, tapi tak nak menutup, tak nak mengikut SOP yang Allah tetapkan. Cantik memang cantik, tetapi tuan-tuan mendatangkan suatu percanggahan. Macam orang perempuan memang cantik, mahal tuan-tuan, dia punya kain tudung, tapi tak menutup aurat. Dia hanya menutup kulit dan badannya, tapi tidak menyembunyikan auratnya, tuan-tuan. Maka timbul tak fitnah? Timbul fitnah, malah akan merosakkan hubungan sesama manusia dan juga merosakkan hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Justru itu tidak pernah tercatat dalam sejarah bahawa berlakunya penyelewengan akidah tanpa disusuli dengan penyelewengan yang lain, iaitu kerosakan dan kezaliman di atas muka bumi. Mesti asasnya daripada iman, tuan-tuan berhati Allah. Sebab orang yang beriman, dia tak akan buat sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Ibnu Majah yang dibacakan tadi. Tuan-tuan berhati Allah, dia akan ikhlas.
Kan dia bekerja dengan dunia, dia bekerja dengan dunia, dunia tu akan menghinakan dia. Tapi kalau dia bekerja dengan akhirat, dunia itulah menghinakan dirinya untuk datang terhegeh-hegeh dengan kita ni. Betul? Betul mati Allah. Kan? Sebab itulah apabila kita mengejar akhirat, lagi syaitan akan menggasak dan mengganyang kita dengan berbagai-bagai cara dan berbagai-bagai jurus untuk menyesatkan kita. Sebab itulah semua orang tidak terlepas daripada ujian ini, termasuk kekasih Allah Subhanahu wa taala. Malah lebih dahsyat ujian dan dugaan yang diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbanding kita ni. Tuan-tuan nanti Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam nak pergi ke masjid, nak pergi sembahyang, disakiti, tak ada jalan yang selamat. Tuan-tuan, ada ya orang menyakitkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan? Kita serba selesa. Tuan-tuan nanti Allah, kipas, lampu, kapet, tuan-tuan nanti Allah, jalan pun okey. Tuan-tuan ya, saya sampai tadi saya tengok tak ada orang, jadi ke tak jadi ni. Saya baca lah poster tu, hari ni ke tak hari ni, kan? Botol hari ni, jadi ke tak jadi. Kok salah surau? Sebab sini kan ada 3 An-Nur. Surau ni kau asal ni lah Zul. Jadi tuan-tuan tunggulah dalam beberapa ketika. Rupanya betul ada seorang sampai, tuan-tuan ya. Tuan-tuan ni betul-betul suspend betul lah ya, tuan-tuan ya. Jadi lah, mungkin malam tadi kita banyak makan meruku, tuan-tuan ya. Alhamdulillah ya. Baik, mungkin akidah itu ada, akidah tu, iman tu ada, tuan-tuan ya. Tetapi adanya tu semata-mata adalah tidak mencukupi, tak kuat. Tuan-tuan ni tak kuat. Macam handphone kita kalau dah ditinggal 5% kan bela dia tu, kan dah nyawa-nyawa ikan lah. Dia tak kuat, tuan-tuan. Kalau nak main game memang tak panjang lah usia tu, tuan-tuan. Apatah lagi kalau nak tengok filem Korea, lagi copek mati ya. Kalau dah 5%, kan? Macam Zul ni, dia tengok 5%, dia tengok apa tu Quran Hawa ke, panjanglah sikit dia punya betul. Tuan-tuan mati Allah ya. Jadi tak cukup, tuan-tuan. Akhirnya bila tak cukup ni apa akan jadi, tuan-tuan? Kan? Orang kalau dah tak cukup ni, tuan-tuan, macam orang dah tak cukup oksigen nak meninggal, dia lemas, tuan-tuan kan, maka dia akan ambil apa yang dapat. Sebab tu kalau kita tengok orang yang mati lemas, tuan-tuan, kalau dia dapat pegang daun, daun lah dia pegang ni. Kalau kayu, kayu lah, tuan-tuan mati Allah. Sebab tu masa kita nak menyelamatkan orang yang sedang nak lemas, tuan-tuan mati Allah, janganlah kita menolong daripada depan, maka kita datang ambil daripada belakang. Sebab kalau kita datang daripada depan, kita meninggal dulu. Membobok-bobok di bonam kan, tuan-tuan. Jangan bebasan, kan? Betul, dia dah ke depan, tuan-tuan mati Allah, kan? Sebab tu kalau kita nak menyelamatkan orang, itulah dah caranya tu kan. Nak katakan orang apabila dah tak cukup ni, tuan-tuan, orang dalam keadaan yang terdesak, sanggup berbuat apa saja, apatah lagi dah tidak ada iman lagi. Sebab itulah kita dengar bahawa peningkatan kes bunuh diri semenjak Covid ni, tuan-tuan, begitu mendadak dan meningkat. Dulu kita jarang dengar orang Melayu bunuh diri ni, tuan-tuan. Payah orang Melayu ni nak bunuh diri, tuan-tuan mati Allah, kan? Tapi sekarang ni dah terpengaruh. Dia tengok filem Korea lah ni, agaknya lah, kan? Sebab ada orang sebut macam tu sensitif pula, apa bunuh Korea pula boleh meninggal, kan? Tapi manusia ni akan terpengaruh dengan apa yang dia tengok, dengan apa yang dia baca, dengan apa yang dia alami. Sebab benda tu akan berbisik-bisik tu, tuan-tuan, kan? Dia fikir apa nak buat. Bila tuan-tuan tak ada ilmu, diri kita akan tanya pada akal tu. Hati kita tanya pada akal, apa nak buat ni, apa nak buat ni, berfikir. Akal tak ada ilmu, tuan-tuan, buntu dia. Maka nafsu pun masuk, tuan-tuan, kan? Dah tak ada, hidup ni dah habis. Daripada kau menyusahkan orang, baik kau meninggal, katanya, tuan-tuan. Tapi kalau dia ada akal, tuan-tuan, dia akan cari panduan. Sebab itulah orang tua dulu berpesan dalam perbilangan adat, duduk seorang bersesat-sesat, kan? Duduk ramai berluas-luas, tuan-tuan mati Allah. Duduk ramai berluas-luas, orang patut duduk ramai lah bersesat.
Tuan-tuan mati Allah, ni duduk seorang bersesak-sesak. Maksudnya lah bila duduk seorang, buntu fikiran kita, somak fikiran kita. Sebab itulah kalau dalam kes rumah tangga akan ada kaunselingnya. Tuan-tuan mati Allah. Tapi lah kaunseling kita tu pasal rumah tangga, hal lain. Tuan-tuan, kita tanyalah. Sebab itulah Allah sebut, Nabi sebut ad-dinu nasihah. Agama itu ialah nasihat. Allah sebut watawasaw bil haqq watawasaw bis sabr. Pesan-pesan dengan kebenaran, pesan-pesan dengan kesabaran. Dalam konteks suami isteri lah tuan-tuan, bila berlaku masalah komunikasi, proses ad-dinu nasihah ataupun watawasaw bil haqq watawasaw bis sabr ataupun fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin tak terjadi, maka tuan-tuan akan membarah dan akan menjadi parahlah. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala bila sebut tentang orang yang jahil, tuan-tuan, orang yang jahil ni tuan-tuan bukan tak pandai, tapi jahilnya itu dari segi dia memahamkan perkara akidah. Contohnya, sebagaimana Nabi pernah ditanya ataupun pernah disarankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah rakamkan perkara tersebut dalam surah Luqman, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah qulil hamdulillah bal aktsaruhum la ya'lamun. Kan, sekiranya sesungguhnya kalaulah engkau bertanya mereka, yakni orang-orang yang bukan Islam, orang yang beriman yang bukan beriman itu, man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit dan tujuh petala langit dan bumi? La yaquluna Allah, pasti mereka akan menjawab Allah. Ya, kul, maka berkatalah engkau, alhamdulillah, segala puja dan puji milik Allah. Bal, kata Allah, bal aktsaruhum la ya'lamun, tapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Bukti tak mengetahui itu kebanyakan kita, tengoklah kita punya prestasi, orang yang semayang dengan orang yang tak semayang. Tuan-tuan mati Allah, kan? Sekarang ni saya pun pelik, tuan-tuan. Saya tak nampak, tapi saya diberitahu oleh permaisuri hari Jumaat baru-baru ni, tuan-tuan, biasa je orang tak sembahyang Jumaat. Dulu tuan-tuan kalau tak sembahyang Jumaat, memang itulah dia celaka dengan dia orang kampung. Kau tak sembahyang kau. Sebab itulah orang tu sembahyang fardu tak baik, sembahyang Jumaat datang. Tuan-tuan ya. Tapi sekarang salambur tuan-tuan. Masjid tu nampak dia menghirup cendol khap-khup, tuan-tuan Allah. Kan? Lepas tu kalaulah sekiranya mungkin muslimat kalau pergi ke pasar raya, ada ya jantan men dalam tu pada Jumaat ni, Zuhur ni ada ya. Saya bagi jantan men tu sebab kalau dia lelaki dia tak macam tu, tuan-tuan ya. Aduh, kadang yang hairan itu buku kopiah pula tu, macam kopiah Zulnya tapi bukan Zul, tuan-tuan Allah. Kan ada kopiah yang macam warna hitam cantik tu kan, yang dalam yang glamour sekarang lah kan. Tapi tak adalah, tak payahlah tuan-tuan pakai itu dah, pakai cemnia lah tuan-tuan ya. Tu heran tengok tak ada. Sebab apa tuan-tuan? Soalnya lah tak ada iman. Sebab tu lah Allah kata bal aktsaruhum la ya'lamun, kebanyakan mereka tak mengetahui. Sebab apa tak mengetahui tuan-tuan? Sebab tak belajar. Risau tak tuan-tuan kita tengok generasi muda kita tak belajar sekarang tuan-tuan kan. Dalam masa sampai belajar sampai tingkatan 5 dulu, tak apa benda yang dibelajar betul tuan-tuan. Kadang saya tanya isteri saya mengajar, macam mana budak belajar? Entahlah itu. Mana yang nak sungguh tu sungguhlah, mana yang tak nak ni macam mana nak baikkan tuan-tuan. Kan sudahnya cikgu hanya mengajar, tak sempat nak mendidik tu. Sikit-sikit dapat mendidik. Apatah lagi kalau nak mentarbiyahnya tuan-tuan, mengajar. Kan mengajar ni menyampaikan ilmu lah, tapi macam mana ilmu tu boleh meresap, menyerap sebati dalam setiap jiwa raga manusia dia tadi, itu perlu tuan-tuan, orang kata pengasuhan yang cukup tuan-tuan. Dia tak boleh touch and go je tuan-tuan, tak boleh bagi tinggal, tak boleh tuan-tuan. Dan macam anak kita lah tuan, macam kita, jangan anak-anak kita lah dengan isteri kita. Kalau yang dikatakan kasih sayang tu boleh, cukup ke sekadar kata abang I love you, boleh tentu. Tapi masak tidak, servis pun lingkup tuan-tuan mati Allah. Lepas tu set main handphone ni pula
Lepas tu ramai pula dia berchatting dengan orang lelaki. Tuan-tuan, agak-agak hidup bahagia tak rumah kita, tuan-tuan? Tak cukup, tuan-tuan, berarti Allah. Kan perlu ada penyulaman, penyuburan kasih sayang daripada suami dan isteri. Sama juga dengan belajar ni, tuan-tuan. Tapi hari ni kita takut tak ada budak-budak muda yang datang perata. Saya dah, tuan-tuan, dah 25 tahun mengajar masjid ni, tuan-tuan, kan. Macam tu lah agak-agak yang ada, betul lah, remaja 60 tahun. Lepas itu bila mengajar pula, ke tepi pula, tak ada ke tengah dah, menyandar, kan. Guru buat buku, dia tak berlenggang ya. Ini bukan kisah, tuan-tuan, ni contoh topik lain, tuan-tuan, kita ambil iktibar ni, tuan-tuan, kan. Jadi itulah, bila dah tak ada ilmu, kan, maka yang dia pandang, apa yang dia dengar, itu yang mempengaruhi jiwa. Dia tengoknya bila dia tengoknya drama, bila isteri tu cakap meninggi, maka suami pun memberi apa yang diberi, apa yang dia minta. Apa macam tu lah, tuan-tuan, mesti lah. Mencabar-mencabar tu. Dulu, tuan-tuan, takut ditempelakkan oleh bapa dan mak kalau seorang perempuan itu meminta cerai kepada suami dia. Tapi sekarang tak. Abah dengan mak pula, kau cerai je lah, minta cerai. Pak, dan patutnya dia sebagai mak bapak mengamankan budak tu. Sebab marin sebelum nak dinikahkan tak berfikir-fikir. Tuan-tuan, mesti Allah, nak fikir-fikir pun sekarang ni takut pula. Tuan-tuan, tak bagi kahwin lagi dah. Putih mata kita pula. Macam mana nak betul? Siapa nak minta tolong? Itu, tuan-tuan, ni ada satu orang kes, anak dia nak kahwin, tapi bapak ni tengok lelaki tu, dia tak macam Zul lah lelaki tu, kan. Itulah nasib orang duduk depan ni pula. Nasib kono pula tu yang duduk belakang tu, tuan-tuan, kan. Kita mau bagi macam tu lah duduk sekolah. Siapa duduk depan selalu kono tanya. Bila kono tanya, dia bagi tumpuan, tuan-tuan, tapi tuan-tuan tak kisah. Lagi tuan-tuan menyandar, lagi ada tumpuan nampak. Tuan-tuan, depan mati dia Allah. Itu dah. Bila kita katakan tak payahlah kau kahwin, carilah orang lain, gitu, kan. Daripada kau kahwin dengan budak tu, ayah lebih sanggup kau kahwin dengan Setiausaha Surau An-Nur tak kau apa kau, katanya, kan. Contoh, tuan-tuan, pengurusi kau. Ayah gila ke? Dia tu kan dah ada isteri, yang penting dia dapat jaga kau, katanya. Ni yang lelaki, tuan-tuan. Kerja pun tak menentu, semayang tidak, merokok. Contoh, tuan-tuan, kan. Tak nampak masa depan tu. Jadi, tuan-tuan, kita pula, kalaulah seseorang tu dapat jaga diri dengan betul, maka dia dapatlah jaga anak kita, kan. Tapi anak kita tu macam tu lah, tuan-tuan, kan. Ayah tak kenal dia, saya saja yang kenal. Apa dia lah ngajar kita. Jadi, tuan-tuan, macam mana? Yalah, kalau kau kata macam tu, dia ugut pula. Kalau mak tak bagi saya kahwin, saya akan lari gitu, kan. Tanam pinang rapat-rapat supaya senang puyuh berlari, katanya. Itu dia, tuan-tuan, ya. Jadi, tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, isunya isu berilmu. Sebab tu, tuan-tuan, hari ini marilah kita pesankan pada anak-anak kita nasihat tanpa jemu dan tanpa putus asa. Dia nak ikut ke tak nak ikut, buat masa sekarang ni terpulang. Tapi kita kena membebel sekarang ni, tuan-tuan, kan. Kau pergi masjid belajar, kau tak belajar nanti besok susah. Macam tu, tuan-tuan, kan. Jangan kita hina dia pula. Kau pergi belajar, kau tak belajar nak jadi setan. Tak jadi setan, jadi iblis. Habis kau nak jadi jenglot. Itu langsung ada hati kawan tu, kan. Kalau orang tua dulu, tuan-tuan, ibu-ibu dulu, jangan kau pergilah belajar. Kalau kau betul sayang mak, pergilah belajar. Besok kalau mak tak ada, besok bolehlah kau nolong-nolong mak bila dalam kubur. Masuk dalam hati itu, tuan-tuan, kan. Tuan-tuan, kadang-kadang kita pun nasihat tu tak, ya dah. Janganlah kita berasa putus asa. Jangan kita mengambil falsafah macam menjirus di air di daun keladi. Jangan, tuan-tuan. Tapi ikutlah falsafah bagaimana tanpa putus asanya air jatuh biarpun setitik, malah air itu lembut menimpa batu, akhirnya batu terlongkok dan dapat menakungkan air.
Itulah yang menjadi buah fikiran Imam Abu Hanifah dalam dia melarikan diri, bernaung di bawah satu macam gua lah tuan-tuan. Dia pun duduk berjaya, dia lagi daripada pondok kan. Susah nak tak best kan, dia pun susah belajar. Akhirnya duduk, jadi dalam duduk tu Allah bagi dia ilham. Tengok air tu apa bunyi, ting ting ting, macam bunyi tu, cit 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 cit. Maknanya kuliah dah habis, berhenti macam tu lah, cit cit. Saya tahu Zul set benda tu kan, dah syuruk berhenti lah kan. Tuan-tuan parah Zul nampak maklum lah tuan-tuan kan, satu PKP tak jumpa, mau tak rindu kan. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita nasihatkanlah tuan-tuan berhati Allah, suruh belajar. Kita sendiri pun kena belajar bersungguh-sungguh tuan-tuan kan. Saya syarat tanda sanggup bersungguh ni almarhum Syekh Murtada tuan-tuan berkitab. Sebab tu tuan-tuan, Jabatan Mufti Negeri Sembilan ni, masa bermulanya zaman Syekh Murtada almarhum rahimahullah ni, Jabatan Mufti mengambil inisiatif mencetak buku-buku untuk kuliah ni tuan-tuan. Beratus, berpuluh buku tuan-tuan dah dicetak. Kita orang tak tahu, tak baca. Iya tuan-tuan, betul Allah. Sebab dia nak kita ni berkitab. Harga kitab tu pula harga ya Allah. Memang nak katakan harga kasih sayang, memang lebih daripada kasih sayang. Dulu dia bagi percuma tuan-tuan kan, dia minta peruntukan dengan Tan Sri Isa dulu. Tan Sri Isa dah bagi tuan, di pujuk tuan, dapat dia cetak tentang fiqh Syafi'i yang kulit hijau tu. Tapi bila orang kita ni dapat macam tu tuan-tuan kan, itulah dia letak sana atas pagar, atas tembok. Pasal tak tuan-tuan, Negeri Sembilan ni tuan-tuan, bila ada majlis sambutan Hari Kebesaran Islam Maulid Rasul ke, akan ada artikel-artikel yang dicetak bersama dengan selawat. Tak ada. Sebab itulah almarhum Syekh Murtada dulu buat tuan-tuan, sebab dia suruh orang baca. Sebab itulah kalau Syekh Murtada dulu mengajar, dia tuan-tuan tawaduknya diri tuan-tuan, dia tak ada cakap ni kitab aku, tak. Dia akan salin orang punya artikel, dia akan tulis dipanjangkan oleh Murtada. Betul tuan-tuan kan. Saya pernah tanya tu banyak tu cetak tu, saya tanya lah dengan dia punya pembantu dia tu, tuan-tuan kan, Babari tu, macam mana Datuk betul, duit yang orang bagi segati tu lah yang dia cetak balik, dipulang balik macam tu tuan-tuan. Subuh kita ni bersungguh-sungguh. Sebab tu tuan-tuan, masa saya datang ke Pondok Rasah, awak pun pergi Pondok Rasah lah mengaji. Lepas daripada Pondok Rasah tu, dia nampak saya tuan-tuan, dipanggil apa tu, Azmi tu makan tu. Tuan-tuan sambil menyuap itu, eloklah kau datang tapi berlenggang belah tu, yang tu tapi menyuap kan. Saya bukan nak cakap tuan-tuan ni dah, tuan-tuan saya nyampaikan almarhum Syekh Murtada. Sebab tu lah tuan-tuan, saya tuan-tuan kan, bila apa kan, mesti nak bawa sesuatu lah yang nampak macam mencatat lah. Imam Syafi'i dulu atas tangan tulis tuan-tuan, jangan tiru dia. Imam Syafi'i tulis macam ni dia minta guru kan, apa yang kau tulis tu Syafi'i kata kan, apa yang kau tulis tu Muhammad kata, apa yang guru kata, cuba kau sebut. Dibaca satu persatu daripada mula tadi hadis yang dibaca oleh abang tadi sampai ni sampai chat itu tuan-tuan, macam tu tuan-tuan. Masya-Allah tuan-tuan, kita cina mikir sekarang mana nak sarapan, siapa dekat pun nak beli tuan-tuan, nanti Allah kan. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang percaya bahawa alam ini diciptakan oleh Allah, belum tentu lagi dia mentauhidkan Allah. Kalau tanya orang Hindu, tanya orang Buddha, tanya orang Kristian, siapa yang menciptakan dunia ni? Tuhan Allah lah, Allah lah. Tapi tanya dengan dia tuan-tuan, dan tengok keadaan dia, adakah dia mentauhidkan Allah? Tak. Tuan-tuan berhati Allah. Sebab itulah dalam pengajian Tauhid 3 yang dikatakan bahawa Tauhid Rububiyah tu ada pada orang kafir, itu adalah dakwaan yang batil dan bercanggah dengan pendirian Ahli Sunnah wal Jamaah. Mana ada tauhid, maksudnya tuan-tuan, orang kafir, orang lain pun ada tauhid rububiyah? Tak ada. Tauhid tu bermakna itu. Dan tak ada pula dalam manhaj Ahlussunnah wal Jamaah tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma dan sifat. Tak ada pembahagian itu.
melainkan adalah perkara yang tertentu mungkin sama dan ia sama, tetapi lanjutan daripada tu, kesan daripada tu tak ada pula. Seperti tuan-tuan, kalau tauhid uluhiyah ni, maka dia akan menafikan soal tabaruk. Tuan-tuan, tawassul tak ada, tuan-tuan berarti Allah. Jadi sesungguhnya mereka tidak beriman dengan sebenar-benarnya. Kan, apabila mana kita tidak beriman dengan sebenar-benarnya, maka tuan-tuan tak adalah sembahyang. Jadi senang kita nak buat ukuran baca. Kenapa kau tak sembahyang? Sebab kau tak beriman. Kenapa kau tak beriman? Apa masalah iman kau? Sebab kau tak belajar. Apa sebab kau tak belajar? Sebab engkau dikuasai oleh nafsu terhadap dunia, bila maksud hidup dia bermatlamatkan dunia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai kesimpulan pertemuan kita pada pagi ini, pertamanya tuan-tuan, marilah kita pada zaman fitnah ini belajar berterusan. Tak banyak, tak apa, tetapi sentiasa dan selalu. Maghrib dan Isyak 45 minit ya tuan-tuan. Ya sekarang tuan-tuan 40 minit ya. Kan, katakanlah tuan-tuan, kita maghrib sekarang ni lebih kurang dalam pukul 7. Kan, wirid habis tuan-tuan 7.25. Katakanlah mulia kuliah 7.30, 7.30, pukul 8-9 minit dah Isyak. Menurut PKP sekarang arahan sebelum Isyak berhenti. Tuan-tuan berhenti Allah, kan senang tuan-tuan ya. Jadi itulah, baru-baru ni tuan-tuan ada satu tempat tu, ada kata, Ustaz, masa azan sekarang test. Tak payah lah Zul, tamat ni lah sekarang ni Zul. Saya nak ucapkan salam je ni. Ayo betul dah. Tak payah dah habis. Tes, alhamdulillah. Yang keduanya tuan-tuan yang dirahmati Allah, untuk ilmu. Yang keduanya tuan-tuan, marilah kita membaca Al-Quran dengan faham dan amal. Kalau tuan-tuan tak sampai nak baca, tak faham pun susah, tuan-tuan lepas main subuh dalam 6.30 ke pukul 6 ke tuan-tuan, kan TV Hijrah ada Quran Our Time tu kan, tengok tuan-tuan. Saya macam tu tuan-tuan, sebelum saya sembahyang subuh tuan-tuan ya, cepat-cepat sembahyang subuh tuan-tuan, kemudian tu terus pergi dekat depan TV sebelum pergi kerja, dapat dalam 10 minit cukup tuan-tuan, mendengar lantunan bacaan Al-Quran dengan taranum yang mengasyikkan, kemudian tu ditafsirkan sedikit tuan-tuan kan. Jadi alhamdulillah panduan. Dan yang ketiga tuan-tuan, marilah sama-sama kita membanyakkan selawat dan beramal dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. 3 perkara tuan-tuan bekalan kita untuk akhir zaman, untuk mengelakkan kita daripada fitnah ini. Yang pertamanya belajar, yang keduanya Al-Quran, dan yang ketiganya selawat dan menghidupkan sunnah. Kalau dapat baik ni tuan-tuan, yang lahir-lahir tu akan menoteh dah, kan akan terbit dah dengan sendirinya. Jadi dengan itu saya mohon ampun dan maaf kalau ada bicara kata yang mencederakan perasaan tuan-tuan pada pagi ini. Dan saya ingin menzahirkan rasa kagum dan bangga saya dengan surah An-Nur ini, walaupun dengan keadaan yang sedemikian, tapi atas muafakat tuan-tuan. Saya rasa surah ni programnya meriah lah tuan-tuan ya. Ramai sahabat-sahabat saya yang 5 bintang tuan-tuan kan. Saya ni tak ada bintang, orang lain berbintang-bintang tuan-tuan. Datang bila jumpa tu kan, dia akan sebut dah apa ni surah An-Nur ni tuan-tuan, fasa tuan-tuan, fasa 3 ni kan, ada sebut lah atas. Walaupun kita datang ni tuan-tuan ni dalam, saya tengok dalam lebih kurang dalam 2,000 orang lah ya, tapi yang mendengar tu ada lagi beribu-ribu orang tuan-tuan, nanti Allah secara online ni lah.
Itu saja untuk pagi ini, mudah-mudahan mendatangkan manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah 'alaina fudul 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa khatamal anbiya wal mursalin. Allahumma iftah 'alaina min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna rizqan halalan tayyiban katsiran mubarakan fihi wa la taj'alid dunya akbar minna wa la mabla'a ilmina. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.